So hari ni aku nak cerita tentang evolusi bola sepak Johor. First aku tengok game Johor ni pada tahun 1998. Aku ingat lagi masa tu game Johor lawan Kuala Lumpur. Masa tu game semi final. Dan aku ingat lagi yang skor gol untuk Kuala Lumpur masa tu adalah Alison Rock. Memang free kick dia memang power habis lah. Jaringan kemenangan pasukan Johor ni dijaringkan oleh mendiang Darren Stewart, ketua pasukan Johor pada masa tu. Aku ingat lagi penalti dia yang memang sangat kuat, ditepis oleh Azran Aziz. Lepas tu dia tanduk dan skor. Kemudian lepas tu bila aku habis game tu, aku tengok game final. Masa tu Johor lawan Sabah. Of course lah Johor menang masa tu. Dan skorernya adalah Milan Blagojevic. Memang aku ingatlah game tu. Kemudian lepas tu aku tengok game Piala Sumbangsih antara Johor lawan Perak. Masa tu Johor kalah lah. Dan masa tu Perak skor melalui V Saravanan 2 gol. Aku ingat masa tu V Saravanan memang tengah top lah. Kemudian lepas tu aku cuba buat semakan sejarah bola sepak Johor. Dan aku dapati yang paling bestnya adalah Johor ni rupa-rupanya pasukan negeri pertama yang memenangi Grand Double. Maksud dipanggil Grand Double, maksudnya pasukan tu dia menang 2 piala dalam satu musim. Dan masa tu Johor menang Liga dan juga menang Piala Malaysia pada tahun 1991. Dan pada masa tu juga adalah era di mana Liga Malaysia ni diperkenalkan dan dinaiktarafkan sebagai Liga Semi Pro. Kita sebut gandingan Gonzalo Cabrera, hari ni kita sebut Diogo dan kita sebut Leandro. 3 trio JDT yang sangat hebat. Masa tu juga Johor ada trio yang sangat hebat, iaitu trio Abbas Saad, Alistair Edwards dan juga Ervin Boban. Aku rasa korang biasalah dengan nama Alistair Edwards kan, sebab dia pun masih berkhidmat dengan JDT sehingga ke hari ni lah. Masa tu trio ni merupakan mimpi ngeri bagi mana-mana pertahanan pasukan negeri yang ada dekat Liga Malaysia pada masa itu. Awal mula era bola sepak Johor ni adalah pada tahun 1995, iaitu di Keluang Johor. Selepas tu, stadium pertama Johor diperkenalkan iaitu Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus, iaitu Menteri Besar Johor pada masa itu, dan dirasmikan pada tahun 1964. Awal era 2000 bermulalah detik gelap bola sepak Johor, di mana pada masa itu pasukan bola sepak Johor terpaksa disingkirkan ke Liga Perdana 2. Dan selepas tu pada tahun 2006 akhirnya pasukan bola sepak Johor terpaksa menggunakan nama Johor Pasir Gudang, sebab pada masa itu Majlis Pemandangan Pasir Gudang merupakan penaja utama bagi pasukan bola sepak Johor. Sebab itu pasukan Johor FA terpaksa merge dengan pasukan Pasir Gudang FC pada masa itulah. Memang ramai penyokong pasukan bola sepak Johor masa tu memang tak puas hati dengan keputusan ni, tapi nak buat macam mana, itulah ketentuan dia kan. Tapi sebenarnya kekecewaan penyokong masa tu sedikit terubatlah, walaupun pada masa tu pasukan Johor jatuh. Sebab ada satu lagi pasukan daripada Johor yang tengah perform masa tu. Pasukan apa? Johor FC. Johor FC inilah ibarat sebagai pengganti, sebab selepas Johor FA jatuh ke Liga Perdana 2 pada tahun 2001, pasukan Johor FC ini dinaikkan ke Liga Perdana 1 kerana mereka telah muncul sebagai Johan Liga Perdana 2. Tapi itu pun mereka hanya bertahan selama 2 musim sahaja sebelum mereka diturunkan ke Liga Perdana 2 lah. Selepas itu, mereka dinaikkan semula ke Liga Super kerana pada masa itu slot bagi pasukan Liga Super telah dinaikkan daripada 12 ke 14. Dan selepas itu mereka telah menjadi antara top 5 finisher dalam Liga Super. Apa yang paling best pasal Johor FC ni adalah pada tahun 2009 mereka telah pun layak ke kejohanan Piala AFC menggantikan pasukan Negeri Sembilan pada masa itu. Tapi walaupun mereka beraksi di kejohanan Piala AFC, mereka hanya mendapat kedudukan keempat dalam peringkat kumpulan. Siapa star dalam Johor FC pada masa tu? Yang aku kenal lah Eddie Helmi Manan, Nurul Azwar Roya. Dan kita kenal lah hari ni kan. So, selepas itu bermulalah era emas bola sepak Johor. Pada masa tu, tahun 2012, Tengku Mahkota Johor ataupun TMJ telah dilantik sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ. Dan baginda telah memulakan reformasi dan juga transformasi dalam bola sepak negeri Johor. Masa tu banyaklah ura-ura yang mengatakan pemain-pemain ternama di dunia yang mahu menyertai JDT. Yang aku dengar masa tu, contohnya Michael Owen, David Trezeguet, Thierry Henry. Tapi itu hanyalah sekadar kabar angin saja. Dan pada awal 2013, kemunculan JDT pertama di Liga Super telah menampilkan seorang pemain berkelas dunia, iaitu Daniel Guiza. Dan kalau korang kenal siapa Daniel Guiza ni, beliau merupakan bekas pemenang Piala Eropah bersama pasukan Spanyol. Dan korang tahulah apa yang jadi lepas tu, the rest is history. Dan kalau betul korang ni die hard fan JDT, aku nak tanya, siapakah bapa pembangunan bola sepak negeri Johor?